A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam sesi pada pagi ini, pada sesi tafsir ringkas daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama bertadabbur pada muka surat 373 daripada surah Asy-Syu'ara. Insya-Allah kita akan bersama-sama dalam ayat 137 pada surah yang ke-26, surah Asy-Syu'ara ayat 137 insya-Allah. Pada pagi ini kita akan sama-sama lagi untuk melihat sambungan daripada kisah yang berlaku kepada Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam sebagaimana yang telah kita baca dalam muka surat yang terdahulu, muka surat sebelum daripada ini telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa dia telah memberi nasihat kepada kaumnya. Jadi apabila dia memberi nasihat dan beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Nabi Hud alaihi salam, di antaranya ialah disebutkan bahawa kaum Nabi Hud ini telah membina bangunan-bangunan yang tinggi di atas bukit-bukit, di atas tempat yang tinggi, dan untuk tujuannya adalah untuk ya'basun. Mereka ini adalah bermain-main tanpa tujuan, kecuali tujuannya adalah bukannya tujuan kerana manfaat, kerana keperluan untuk manusia, tetapi tujuannya adalah untuk bersuka-suka, untuk berbangga-bangga, untuk menunjukkan kepada orang lain bahawa mereka ini adalah satu bangsa yang hebat dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah maka Nabi Hud AS telah memberi nasihat kepada mereka di atas perbuatan mereka ini. Tetapi apabila Nabi Hud memberi nasihat kepada mereka, mereka telah mengatakan sebagaimana dalam hujung ayat yang terakhir yang kita baca pada sesi lepas, iaitu dia kata, sama ada kamu beri nasihat kepada kami ke tak beri nasihat kepada kami, sama je bagi kami. Jadi itu adalah ayat terakhir. Jadi insya-Allah pada hari ini pada muka surat 373 kita akan baca seterusnya apakah yang berlaku. Pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita akan baca permulaan daripada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In haza illa khuluqil awwalin. In haza illa khuluqil awwalin. Maknanya ialah sadaqallahul azim, artinya ialah in haza, tidak adalah ini, melainkan khuluqil awwalin, hanyalah adat kebiasaan orang-orang yang dahulu kala. Jadi ayat ini sebenarnya dalam perkataan khuluq tu, khuluq bacaannya adalah khuluqu. Ada satu bacaan lagi, qiraat yang juga diterima, iaitu dibaca dengan in haza illa khalqul awwalin. Khalqu iaitu dengan baris di atas. Jadi khalqu ni adalah ertinya ialah, kalau kita terjemahkan ialah khalqu kejadian gitu al-awwalin, iaitu orang-orang yang terdahulu juga. Jadi sama ada dia baca khuluqul awwalin ataupun khalqul awwalin, kedua-dua bacaan ini menunjukkan memang ada perbezaan sedikit dari segi bahasa, tetapi kedua-dua bacaan ini menunjukkan kepada kejahatan orang-orang yang mendustakan Nabi Hud alaihi salam, iaitu kaumnya, dengan mengatakan bahawa sebenarnya apa yang mereka buat ini adalah itulah sebenarnya apa yang telah dibuat oleh orang-orang yang terdahulu, iaitu menentang Nabi dan juga para Rasul. Ada satu lagi penafsiran, iaitu kata-kata ini adalah kata-kata daripada mereka sendiri. Dia kata maknanya apa yang mereka buat ini, iaitu membina bangunan yang tinggi di atas bukit, bersombong-sombong dan sebagainya, itu semua adalah perangai, adalah memang kebiasaan kami semua. Jadi itu adalah dua terjemahan. Jadi yang penting kat sini ialah mereka masih lagi menggunakan alasan bahawa inilah yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu, ataupun inilah perangai yang telah dibuat oleh orang-orang yang menentang Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi mungkin kata-kata ini adalah kata-kata untuk memberi khabaran, dan juga mungkin kata-kata ini adalah kata-kata daripada kaum Nabi Hud alaihi salam. Seterusnya ialah apa yang dikatakan oleh mereka, iaitu mereka mengatakan wama nahnu bimu'azzabin, wama nahnu bimu'azzabin, kami ini tak akan kena azab. Jadi ini adalah salah satu lagi daripada kesombongan mereka, iaitu mereka merasai bahawa mereka tidak akan diazab. Maknanya
mereka sebelum daripada ni dah jahat pun, tak kena apa-apa pun. Ini berlakulah pada manusia sekarang kan. Kadang-kadang mereka buat jahat, mereka kata tak ada apa pun, tak kena apa-apa pun. Jadi perasaan yang merasai bahawa kami tak kena apa-apa pun, maknanya yang kamu kata kena azab ni, nanti kena ini, tak ada pun. Kami dah duduk sembah berhala, dia kata lama tak ada apa-apa pun, kami dah buat benda-benda ni tak ada apa-apa pun. Jadi ini merupakan satu lagi ialah perkara-perkara yang berlaku, kesombongan yang berlaku kepada manusia apabila mereka ni nak merasai bahawa sebenarnya yang dijanjikan, yang dikatakan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Rasul, yang dikatakan oleh pendakwah ni semuanya adalah nak kata bohong je, tak ada apa-apa pun, kami okey je, wa ma nahnu bimu'azzabin, kami tak kena apa-apa pun, tak kena azab pun. Jadi apa yang berlaku ialah fakazzabuhu, mereka pun mendustai mengatakan bahawa apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam itu adalah sebenarnya dusta, bohong. Lalu apa yang disebutkan oleh Allah, fa ahlaknahum, lalu kami binasakan mereka. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan bagaimanakah mereka itu dibinasakan, tetapi dalam ayat yang lain disebutkan bahawa mereka ini terkena tiupan angin yang sangat dahsyat selama 7 hari dan juga 8 malam. Jadi mereka itu hancur. Jadilah apa yang berlaku, iaitu mereka ini menjadi menjadi tidak ada apa-apa, seolah-olah mereka ni hanyalah batang-batang pohon kelapa bahan foton date tamar. Itulah yang terkena pada inna fi zalika laayah. Jadi pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sama menyebutkan dengan apa yang disebutkan dengan sebelum-sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini kita dah baca tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, kita dah baca tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dah baca juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan benda yang sama, iaitu apa Allah Taala sebut, inna fi zalika laayah. Semua ni adalah tanda. Jadi sepatutnya kita ni dan juga kepada orang Quraisy sepatutnya yang ditujukan awal-awalnya surah ini akan merasai bahawa ini semua adalah tanda. Tanda apa? Iaitu tanda inilah yang akan berlaku jika sekiranya kamu mendustai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang inilah yang akan berlaku kalau sekiranya kamu semua mendustai para pendakwah apa yang dibawa oleh pendakwah Islam. Inna fi zalika laayah. Semua ni tanda. Apa lagi Allah Taala? Allah Taala kata wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sekali lagi Allah mengulang apa yang disebutkan sebelum daripada ini, iaitu apa? Kebanyakan daripada manusia ini mereka tidak beriman. Jadi juga adalah satu tasliyah, satu hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para pendakwah bahawa kebanyakan manusia ini tidak beriman. Kebanyakan daripada manusia ini tidak akan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah Islam. Jadi kalaulah ianya berlaku kepada kita, kepada pendakwah, kepada orang yang bawa Islam, bahawa ramai orang menolak mereka, kita hendaklah sedar bahawa ini adalah satu benda yang telah berlaku kepada Nabi-Nabi terdahulu. Jadi Allah SWT memberi hiburan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa bukannya kamu saja wahai Muhammad yang sedang menerima masalah, iaitu ramai orang tidak mahu beriman, tapi sebenarnya ialah ramai daripada Nabi-Nabi sebelum daripada ini menghadapi benda yang sama. Jadi Allah Ta'ala kata wa makana aktsaruhum mu'minin. Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhan kamu itu dia sesungguhnya mempunyai sifat Al-Aziz dan juga mempunyai sifat Ar-Rahim. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, bahawa sifat Aziz ni adalah sifat yang mampu yang perkasa, yang mampu untuk buat untuk buat apa saja tindakan yang dia mahu buat. Kalau dia nak ambil tindakan terhadap orang-orang yang menentang, dia akan mampu. Kalau dia nak buat tindakan terhadap orang-orang yang tak suka kepada agama, dia mampu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat begitu pada setengah-setengah keadaan. Kenapa? Kerana dia juga bersifat Ar-Rahim, kasih sayang. Dia kasih sayang kepada makhluk dia, dia sayang kepada hamba-hamba dia. Sebab itulah kadang-kadang dia tak ambil tindakan. Jadi seperti apa yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tindakan secara direct, secara terus kepada umat Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka menentang dakwah, walaupun mereka menentang Islam, walaupun mereka menentang Muhammad,
dalam peristiwa Nabi dengan Nabi SAW, Allah SWT tidak menghapuskan orang Quraisy secara direct, walaupun benda tu Allah Ta'ala boleh buat. Sebagaimana kita tahu kisah bila Nabi SAW balik daripada Taif, jadi datang malaikat yang menawarkan diri kan untuk menghapuskan semua sekali orang Mekah ni, tapi Nabi SAW tak ingin buat. Jadi sebab apa Nabi SAW tahu kan Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahim, kasih sayang. Jadi Nabi SAW mengharapkan daripada keturunan orang Mekah ni bahawa mereka ni akan menerima Islam, dan itulah yang berlaku selepas daripada itu, alhamdulillah. Kemudian seterusnya ialah kisah Allah Ta'ala mengalihkan kita kepada kisah seterusnya. Jadi banyak kisah sebenarnya di dalam surah Al-Syu'ara sebagaimana kita baca ni kan. Jadi selesai daripada surah kisah Nabi Hud alaihi salam dan juga kaumnya, kaum Ad, kita pergi pula kepada satu kisah lain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kazzabat samudu al-mursalin. Sekarang cerita Samud pula. Samud ni ialah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kisah seorang nabi yang diutuskan kepada mereka, iaitu Saleh alaihi salam. Jadi juga Allah Ta'ala ceritakan bahawa Samud juga telah mendustai para nabi. Apa dia? Iaitu izqala lahum akhuhum, ketika akhuhum saudara mereka. Jadi Allah Ta'ala ulang lagi kan, juga menggunakan perkataan saudara mereka. Erti saudara ialah iaitu daripada kalangan mereka sendiri, bukan orang jauh, bukan orang luar datang ke kampung Nabi Saleh itu, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Nabi Saleh daripada kalangan mereka sendiri. Jadi setelah daripada diutuskan, diceritakan tentang kebesaran Allah, tentang perlunya mereka ini menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh mereka ialah mereka ini mendustai. Jadi Allah Ta'ala ceritakan sikit kepada kita kat sini sebelum daripada kita masuk kepada kisah yang lain, iaitu tentang Nabi Saleh AS. Dia berkata kepada kaum dia, ala tattaqun. Jadi kita tengok ialah perkataan yang sama kan, iaitu ala tattaqun. Ala tattaqun artinya ialah tak boleh ke kamu ni bertakwa? Kenapa kamu tidak bertakwa? Jadi soalan-soalan ni ada yang mengatakan bahawa soalan ini adalah soalan yang perintah sebenarnya kan, iaitu ala tattaqun, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isu takwa ni adalah isu yang standard, isu daripada Nabi yang awal, mula-mula yang awal lagi sampailah kepada sekarang, kepada kita semua. Maka takwa ni adalah satu benda yang, iaitu satu benda yang mesti, iaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah pentingnya adanya pada kita ni ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita membuat dosa, walaupun kadang-kadang kita membuat salah, tapi sebab kita ni, itu adalah satu lumrah manusia, sebab kita ni buat salah, tetapi perasaan takut kepada Allah itu tidak boleh hilang. Kalau benda tu hilang, maka menyebabkan satu masalah dalam akidah kita kan. Kenapa kan? Kalau akidah kita ni yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita tak rasa takut pada Allah? Jadi rasa takut tu adalah sangat-sangat penting untuk wujud di dalam diri kita, walaupun kadang-kadang kita ni melakukan dosa. Jadi melakukan dosa tidaklah menafikan takwa, tapi mungkin dia keadaan pada masa itu kurang takwanya. Tetapi takwa tak boleh hilang. Kalau hilang, maka dia mempunyai masalah. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh AS, dia kata inni lakum rasulun amin. Perkataan yang sama lagi kan, iaitu dia katakan aku inilah seorang rasul yang amin. Amin artinya ialah amanah kan? Iaitu aku ini menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Fattaqullah wa ati'un. Jadi dua benda yang sama juga, iaitu takwa dan juga selepas daripada kita mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, maka selepas daripada itu mestilah kena ada at-taqwa dan juga ta'atullah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa inilah Nabi SAW kata at-taqwa hahuna. Nabi menunjukkan kepada hatinya, iaitu takwa ni di dalam, tapi taat tu ialah di luar. Taat tu ialah benda yang kita lakukan dengan anggota kita kan. Jadi selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala ulang lagi apa yang disebutkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, juga disebutkan oleh Nabi Saleh di sini, iaitu apa? Iaitu masalah tidak meminta upah. Maknanya buat kerja Islam tak ada upah. Buat kerja Islam, berdakwah ni sepatutnya bukan kerana upah. Walaupun kita mungkin diberi, tetapi diberi itu berbeza dengan berdakwah kerana upah. Jadi benda ni lah yang perlu dijaga oleh kita semua, iaitu kan kita tidak boleh menyampaikan
kerana dia upah. Sebab menyampaikan itu adalah merupakan satu tugas kita semua kan, satu wazifah, bukan satu option, bukan satu pilihan. Nak dakwah tak nak dakwah, dia macam sembahyang kan. Kalau kita sembahyang ni kan, kita sembahyang tiba-tiba aku tak akan sembahyang kecuali ada upah. Itu kanak-kanak kecil kan, budak-budak kecil umur 7 tahun, umur 6 tahun, umur 5 tahun, mungkin upah gula-gula oleh mak ayah dia kan. Tetapi kita sekarang tak ada sembahyang, tak ada upah pun kita akan sembahyang juga kan. Bahkan kita akan sembahyang juga, akan melawan, kita nak juga sembahyang. Jadi begitulah sebenarnya dakwah ni tak boleh kerana upah dan sebagainya kan. Jadi tak ada upah, kita kena menyampaikan sebab itu adalah tugas kita, tugas sebagai seorang muslim. Seterusnya, apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh kepada mereka, iaitu dia kata atutrakuna fi ma hahuna aminin. Dia kata, adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-lenang di sini dalam keadaan nikmat yang ada ni? Maknanya kan pertanyaan daripada Nabi Saleh. Kamu sangka bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja dapat nikmat ni di atas dunia ni? Kamu tak akan dihisap di hari akhirat nanti? Tak, semua benda kan. Semua benda sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa semua benda akan disoal. Semua nikmat akan disoalkan walaupun kecil. Sebab itulah para sahabat zaman dulu kan mereka sangat takut dengan nikmat ni. Kenapa? Setiap nikmat tu akan ditanya. Tetapi bukan makna kita berpisah daripada nikmat kan. Kita ambil nikmat tu tapi kita gunakan pada tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya, jadi maknanya kan kalau kita ni lebih banyak nikmat, maka lebih banyaklah benda yang akan ditanya. Sebab itulah sahabat-sahabat yang kaya-kaya mereka takut. Yang miskin mudah kan. Sebab apa? Tak ada benda nikmat sangat. Itu nikmat miskin dan kaya itu satu nikmat. Kesihatan badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semua itu adalah juga nikmat juga yang tak boleh lepaskan. Jadi kita akan ditanya juga. Jadi apa yang disebutkan di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Saleh. Jadi untuk makluman kan, mungkin Nabi Saleh ini adalah umat Nabi Saleh ini, iaitu kaum Samud ini, mereka ini berada di satu tempat. Tempat ini masih ada lagi sampai sekarang, boleh dilihat iaitu di satu tempat yang bernama Madain Saleh. Madain Saleh ini ialah satu tempat yang berada, kalau tengok dalam Google Map, kita boleh tengokkan benda tu kan, iaitu daripada Madinah, dia terletak tengah-tengah di antara Madinah dan juga Tabuk sekarang ini. Tabuk ni satu bandar sekarang ni, ialah di Arab Saudi, di utara Arab Saudi, sebelum daripada memasuki sempadan Jordan. Jadi kita ada di bawah Madinah, kemudian kita ada Tabuk, tengah-tengah tu kita ada satu tempat nama dia Madain Saleh. Jadi Madain Saleh ni walaupun dulu memang tidak boleh dimasuki, tidak boleh orang pergi, tapi sekarang ni kerajaan Arab Saudi dah buka dah. Lepas Covid ni mungkin ada orang nak pergi, tetapi Nabi diceritakan bahawa pernah melalui tempat tu dalam perjalanan semasa Nabi SAW nak pergi ke Tabuk dalam peperangan Tabuk. Jadi bila sampai ke tempat tu memang laluan dan ada tempat tu ada rel kereta api yang dibina oleh kerajaan Osmaniyah dulu, semua ada kat situ. Sebab itu memang laluan daripada Madinah nak pergi ke Syam, nak pergi ke Damsyik, nak pergi ke semua kali melalui tempat tu. Jadi Nabi SAW melalui tempat tu dan Nabi SAW berjalan dengan cepat. Dan Nabi kata, apabila kamu, Nabi sebutkan mengajar pada sahabatnya, bila kamu lalu tempat-tempat yang macam tu, hendaklah kamu lalu dengan cepat dan hendaklah lalu dalam keadaan menangis, iaitu dalam keadaan mengambil iktibar, sedih, dan juga janganlah Allah Ta'ala kenakan sebagaimana apa yang dikenakan kepada umat-umat terdahulu. Sebab apa yang nyata, bila kita lalu kita pergi tempat tu, insya-Allah sekarang ni kita boleh tengok kan, kalau siapa-siapa nak tengok kan, dalam apa ni, dalam internet ada search Madain Saleh. Jadi tempat tu ada bukit-bukit yang bukit-bukit yang besar yang berwarna merah, dan ditebuk bukit-bukit tu untuk dijadikan sebagai rumah-rumah. Jadi umat Nabi Nuh ni, umat Nabi Saleh ni, mereka ni pandai menebuk bukit-bukit tu dan mereka tinggal di dalam bukit-bukit tu, dan Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan, Allah Taala maknanya memberi mereka kehebatan untuk boleh menebuk tu. Jadi jangan keliru. Ada satu lagi tempat yang hampir sama, iaitu di Petra di Jordan. Jadi bentuknya hampir sama. Di Petra pun sama, keadaan cuma di Petra tu masyhur. Kenapa masyhur? Kerana dijadikan sebagai tempat untuk pelancongan oleh kerajaan Jordan. Tetapi di Arab Saudi ni, oleh kerana dia restrict sikit, tak boleh masuk kan, kecuali oleh orang-orang dululah kan. Sekarang dah agak dibukanya.
Maka bendanya bentuknya keadaan hampir sama, iaitu ada bukit yang berwarna merah, kemudian tu ada bangunan-bangunan dalam tu boleh dimasuki, ada perhiasan-perhiasan di luar pintunya, dan jadi benda ni pada masa tu kan, tempat ni adalah dikatakan bahawa umat kaum Samud ini, umat Nabi Saleh ini, mereka ni berada fi jannatin wa uyun, fi jannatin wa uyun. Tempat tu tempat yang jannah. Jannat tu ialah jamak plural kepada jannah. Jannah tu maknanya taman. Dia sebenarnya jannah ni perkataan daripada jannah, asalnya perkataan jannah ni ialah maksudnya ialah menyelubungi ataupun menutupi. Sebab tu orang-orang yang dalam bahasa Arab kalau gila tu dipanggil junun. Junun artinya seorang yang telah ditutupi akalnya, maknanya akalnya tak boleh nak berfungsi dah. Sebab tu dipanggil junun. Dan begitu juga jannah ni ialah kenapa dipanggil taman-taman tu sebagai jannah, kerana dia hanya nampak pokok je, dipenuhi dengan pokok, jadi tutup semua, benda lain tak nampak kecuali pokok, keliling dia adalah pokok. Sebab tu nama jannah. Dalam Quran ada sebutkan jannah alaihi lail, iaitu apabila malam meliputinya, menutupinya, jannah. Jadi itu jannah juga. Jadi daripada sini dia kata orang-orang ni umat Nabi Saleh sini ni, dia ni fi jannatin wa uyun, dan kemudian ada mata air. Jadi kalau jannah ni biasa mesti kena ada, biasa akan ada air. Kalau tak ada mata air, dia tak akan jadi jannah. Kemudian apa lagi? Apa yang ada pada mereka lagi? Wazuru'in. Mereka ni ada pokok-pokok, ada kebun-kebun tanaman. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi wa nakhlin. Wa nakhlin tu ialah pokok kurma. Jadi maknanya kat sini kan, kalau ikutnya pokok kurma tu memanglah sebahagian daripada tanaman-tanaman kan, tetapi Allah Ta'ala sebutkan sekali lagi juga, iaitu dan kebun-kebun tanaman, dan kemudian dan pokok-pokok kurma, tal'uha hadim. Tal'uha tu apa ni artinya ialah yang buah yang lahir daripadanya. Itu buah. Jadi buah yang lahir daripada nakhl tu, daripada pokok kurma itu hadim. Hadim ni ialah satu perkataan yang menunjukkan kepada buah kurma tu, satu bentuk daripada buah kurma yang lahir daripada pokok kurma itu. Pada permulaan tu dia akan keluar satu benda ni kan, satu kan buah tu kan, kita tahu kan, kalau orang tanaman tahulah kan macam mana dia lahirkan. Jadi kurma ni kan adalah sebenarnya adalah satu buah yang terakhir sebenarnya. Kurma ni, kurma tu dipanggil oleh orang Arab. Kalau kita semua panggil kurma kan, buah kurma, kita tak ada lagi, tapi dia sebenarnya ada banyak, ada rutab, ada gini kan, saya pun tak ingat lah. Sejak daripada permulaan tu sampailah kepada akhirnya tu, so dia ada nama-nama yang khusus untuk buah kurma tu kan. Sebab mula-mula dia akan keluar mayang dia, kemudian dia akan keluar buah yang muda, kemudian tu buah yang lembut sikit, kemudian akhirnya dijemur kering, maka dia akan jadi tamar kan. Jadi tapi nak ceritakan kat sini ialah Allah Subhanahu Taala keluarkan mula-mula dia tu lembut, tal'uha hadim. Permulaannya itu ialah hadim. Hadim sangat lembut. Kalau ada bahasa Melayu juga dipanggil juga, ada juga, iaitu dihadam kan. Hadam tu sebab apa yang hadam? Mudah hadam, iaitu mudah sebab dia lembut, dia masuk dalam perut. Jadi hadim tu ialah artinya ialah permulaan yang buah yang keluar dari pokok kurma itu, dia tu adalah sangat lembut. Kemudian watan hituna, Allah Ta'ala sebutkan lagi kehebatan daripada ni, dikatakan oleh Nabi Saleh kepada mereka ni, watan hituna minal jibali buyutan farihin, dan kamu semua ni pandai untuk untuk memahat, menebuk minal jibali, bukit-bukit tu, buyutan. Mereka tak tinggal dalam khemah, tapi mereka tinggal dalam bukit kan. Jadi kehebatan mereka ni, dan bukit tu tahan, boleh bertahan untuk menjadi rumah untuk mereka. Jadi kita pelik juga kan, kadang-kadang kan, makna batu-batu di padang pasir, tiba-tiba dia ni kuat, dia bukan seperti pasir biasa tu. Kemudian farihin, ada bacaan dengan farihin dengan pendek fa tu, dan ada bacaan dengan farihin dengan panjang. Jadi kalau kita biasa kita akan baca panjang lah, qiraat kita ialah qiraat yang panjang. Jadi farihin tu maksudnya ialah pakar, maknanya pakar, kehebatan, pandai. Jadi dalam ayat ni dia kata mereka ini maknanya tanhituna, boleh menebuk bukit itu, farihin, pandai untuk membuat benda-benda kerja tu. Jadi tak semua orang pandai untuk menebuk bukit ni. Jadi kaum Nabi Saleh ni
Mereka ni ada kemahiran benda tu. Fattaqullah wa ati'un. Dan seterusnya lagi ialah kata Nabi ni, takutlah pada Allah dan taatlah kamu kepada Allah. Kemudian Nabi Saleh berkata lagi, wala tuti'u amral musrifin. Jangan kamu ikut, jangan kamu taat siapa? Kerja-kerja ataupun suruhan-suruhan orang-orang yang musrif. Musrif tu ialah orang melampau, melampaui batas, iaitu orang-orang yang kalau kita adakan dalam ayat kata kulu washrabu wala tusrifu. Jangan kamu makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan kamu melampau. Jadi perkataan melampau, musrif ini ialah artinya ialah melampau. Artinya kat sini ialah mereka ni melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melampau daripada kemanusiaan, melampau daripada ni dan melampau langgar hak-hak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Allah Taala sebut kat sini, iaitu mereka ni sifat-sifat orang-orang yang musrif ni, mereka ini merosakkan muka bumi ini dan tidak memperbaiki. Maknanya walaupun tanpa ni pun orang tahu kan. Maknanya even kalau tanpa agama, kemanusiaan biasa pun boleh tahu kan bahawa dia ni merosak, dia ni tidak membaiki, tidak membaikkan lagi kan. Semua orang tahu kan. Kalau maknanya kalau kita katakan kan, apa kita kata, orang ni buat kerja memang merosakkan. Semua orang tahu kan. Walaupun orang jahat pun kadang-kadang dia tahu kan bahawa apa yang dia buat tu adalah merosakkan. Qalu innama anta minal musahharin. Apa tuduhan dia? Ini termasuk lagi kan, kan kita sebutkan bahawa surah Syu'ara ni temanya adalah Al-I'lam. Temanya adalah iaitu sebutan bagaimana orang melawan dakwah dan bagaimana dakwah sepatutnya menggunakan apa yang ada ni kan untuk melawan. Jadi semua ni kita tengok adalah dialog-dialog. Jadi dialog-dialog ni kita akan dapat tahu Nabi Muhammad SAW yang baca ni semua dulu dapat tahu kan bahawa inilah benda yang dihadapi oleh orang-orang Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi kita pun faham. Sekarang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, kita pun tahu, oh Nabi Saleh juga menghadapi benda yang sama. Apa dia yang dihadapi oleh Nabi Saleh? Iaitu kata-kata nista dan tuduhan. Jadi kat sini apa dia? Tuduhan kan. Iaitu dia kata apa? Qalu innama anta minal musahharin. Jadi ada dua perkataan kat sini. Kalau kita nak katakan seorang tu kena sihir, kadang-kadang kita akan kata perkataan mashur. Sahara, daripada perkataan sahara kita kata mashur, bukan masyhur, mashur gitu kan. Jadi bila kita sebut mashhur, artinya ialah seorang yang kena sihir. Tapi kalau mashur ialah sekali kena sihir. Tapi bila dia kata kat sini musahharin, ialah banyak kali kena sihir, berkali-kali kena sihir. Jadi inilah tuduhan, tuduhan kena sihir. Tuduhan sihir ni maknanya tak betul lah. Kalau ni orang dah tak betul ni kena sihir ni kan. Gitulah. Ini tuduhan biasa. Tuduhan Nabi SAW pun kena tuduh juga, kena sihir. Bahkan ada dikatakan bahawa Nabi Muhammad itu tukang sihir. Jadi sekali tukang sihir, sekali kena sihir, tak tahu siapa yang menyihir. Inilah menunjukkan, Allah Ta'ala sebutkan berbeza-beza ni kan, nak menunjukkan kepada kita apa? Bahawa orang yang menuduh pun sebenarnya pening kepala. Kadang-kadang dia mencari kan, mencari idea nak kata apa, tukang sihir ke apa kan. Jadi akhirnya mereka kata bahawa Nabi Muhammad ni kena sihir. Sekali tukang sihir. Jadi Nabi Saleh kat sini dia kata kena sihir, berkali-kali kena sihir. Ma anta illa basyarum misluna. Dia kata kamu sama jugalah, seperti kami semua juga, manusia juga. Dia kata tengok tuduhan yang sama kan. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, kamu makan, kamu berjalan di pasar. Jadi ini pun dia kata sama juga, misluna, sama seperti kami. Jadi fa'ti bi ayah in kunta minas shadiqin. Dan sekali lagi sama juga, iaitu dia, mereka akan mintalah. Kalau dah kata sibuk sangat untuk ceramah pada kami tu cerita kan, mana bukti. Jadi dia pun mintalah kat sini bukti. Jadi apa yang berlaku ialah Nabi Saleh alaihissalam telah berdoa. Dia pun bangun bila dia minta bukti macam tu kan. Dia pun bangun, dia bersembahyang, dia minta pada Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala tunjukkan bukti tu. Bukti tu apa? Iaitu daripada celah bukit tu tiba-tiba keluar, celah bukit tu keluar seekor unta. Macam mana unta boleh keluar? Ini bukan silap mata kan. Silap mata tu dia tipu je kan, dia letakkan mana-mana kan, orang tak nampak dia keluar daripada situ kan. Ini unta kan, bukan keluar burung daripada lengan baju, daripada topi kan. Mana-mana orang-orang main silap mata kan. Ini unta bukan kecil kan, unta lebih besar daripada manusia, daripada batu macam tu keluar unta. Itu adalah mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Jadi qala hazihi. Jadi kata Nabi Saleh, dia kata ni naqatun laha syirbun.
Ini dia kata ini unta ni, sekarang unta ni laha syirbun, dia ada hari-harinya untuk hari minum. Jadi bila dia minum pada hari ni, maka binatang kamu tak boleh minum pada hari ni. Binatang kamu maknanya ini hari untuk dia minum, hari ini untuk tanam, untuk apa ni, untuk binatang kamu dan sebagainya. Jadi walakum syirbu yaumin ma'lum, pada hari. Jadi adalah tentu hari dia. Nak ceritanya ialah dia buatlah Nabi Saleh ni membuatlah ceritakanlah syarat-syarat dia sekarang ni kan. Jadi apa yang berlaku ialah bila Nabi Saleh buat benda macam tu, berlakunya mukjizat macam tu, ada di kalangan mereka telah mula beriman, tetapi majoriti tetap juga tidak beriman. Jadi itulah yang disebutkan oleh ulama tafsir, sebagaimana disebutkan oleh dalam tafsir Al-Wasit. Dia katakan ba'duhum beriman, tetapi wa aksaruhum la yu'minun, tak beriman juga. Jadi mereka nak apa sebenarnya? Wala tamassuha bisu'in. Pesan Nabi Saleh lagi, jangan sentuh unta ni dengan tak bagus. Maknanya bukan tak boleh sentuh boleh kan, tapi jangan buat benda-benda tak elok pada unta ni. Fayakhuzakum azabu yaumin azim. Nabi Saleh dah beri amaran dah, kalau kamu buat tak elok pada unta ni, nanti kamu akan terkena azab. Kamu akan diambil oleh azab yaumin azim, pada hari yang besar, pada hari akhirat. Jadi apa yang berlaku selepas daripada itu ialah mereka telah melanggarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh. Apa yang mereka buat? Fa'aqaruha, mereka telah menyembelihnya. Jadi Allah SWT sebut kat sini kan, nak menunjukkan kejahatan kaum Nabi Saleh tu, mereka telah menyembelih. Sedangkan tadi kata jangan buat benda tak elok pada unta ni, tengok mereka sembelih. Jadi Allah Taala menggunakan perkataan waw sini, menggunakan fa'aqaruha tu, mereka menyembelih unta itu. Jadi yang menyembelih unta takkan ramai kan. Jadi ulama-ulama tafsir sebutkan kat sini, Allah Ta'ala menggunakan perkataan jamak, perkataan ramai yang menyembelih unta itu, mereka menyembelihnya, sedangkan yang menyembelih itu seorang saja. Kenapa? Apa hikmah dia? Disebutkan bahawa perbuatan menyembelih dilakukan oleh seorang, tapi yang ramai ni orang lain lagi, kaum Samud ni mereka semua ni melihat apa yang dibuat. Maknanya bukan buat senyap-senyap kat belakang rumah kan, kat belakang lautan mana kan, bukan, tapi mereka buat depan-depan, dan orang lain yang keliling ni semua lihat dan tengok dan setuju. Sebab itulah Allah Ta'ala kenakan azab kepada mereka semua sekali. Kenapa? Kerana kejahatan mereka, iaitu mereka bersetuju dan membiarkan seorang tadi tu yang menyembelih unta tu. Jadi maknanya mereka buat, walaupun yang buat tu seorang, tetapi yang lain tu setuju, maka yang lain juga akan berdosa salah kan. Jadi ini adalah memberi isyarat di dalam masyarakat kita kan. Kalau dalam satu masyarakat ada orang buat kejahatan dan tiba-tiba orang dalam masyarakat tu membiarkan dan melihat saja, maka semua ahli masyarakat itu sebenarnya adalah bersyubhat dan bersalah. Itulah yang berlaku kepada apa yang berlaku di Israel kan, di kalangan orang Yahudi kan. Kadang-kadang yang membunuh tu kan orang Islam di Palestin dan sebagainya tu seorang saja ataupun dua orang, sikit sebagainya itu tentera dan sebagainya kan. Yang lain tu biasa saja, rakyat biasa kan, tetapi mereka tetap juga bersalah. Mengambil kira daripada ayat yang kita baca ni, mengambil pengajaran daripada ayat ni, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Jadi apa yang jadi? Bila sembelih tu, fa'asbahu nadimin, mereka pun jadi menyesal. Kenapa dia kata menyesal ni? Menyesal ni ada banyak penafsiran. Beberapa penafsiran antaranya ialah mereka menyesal betul. Kita dah bunuh, jadi mereka bunuh, mereka pun jadi menyesal lah kerana bunuh. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa menyesal sini ialah mereka start mula takut. Itu nadimin, iaitu takut kepada azab yang dijanjikan oleh Nabi Saleh kepada mereka jika melakukan apa-apa tak elok kepada unta itu. Fa'akhazahumul azab. Jadi Allah Ta'ala terus kenakan kepada mereka azab. Kenapa? Kerana pembunuhan yang dibuat terhadap unta itu. Inna fi zalika laayah. Allah Ta'ala sebut benda yang sama, iaitu ini semua adalah tanda daripada Allah Ta'ala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Ada yang beriman sebagaimana yang kita sebut tadi, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala itu sekali lagi ialah sifat yang sama, iaitu Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Dan dengan ayat itu maka setakat itu saja kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam muka surat seterusnya
pada sesi akan datang, iaitu muka surat 374 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.